Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Malam ni kita sambung pada muka surat yang ke-8. Ya, betul kan? Muka surat yang ke-8 dalam isu ini. Kita tidak menerima kata-kata Syekh Muhyiddin bin Arabi. Dalam kuliah yang lalu kita telah cerita ada beza antara Ibnul Arabi yang ada alif lam dengan Ibnu Arabi tanpa alif lam. Kan kita cerita sikit kan pada itu. Pada kami isi hadis ini sah walaupun sanad hadis ini tidak betul. Kan ini kerana ijma' ulama sudah menjelaskan sesuatu hadis tidak diterima kecuali hadis itu dilaporkan oleh pelapor yang thiqah, iaitu pelapor yang bersifat adil dan kuat ingatan daripada pelapor yang pertama ataupun perawi yang pertama hinggalah perawi yang terakhir yang melaporkan atau yang meriwayatkan hadis itu sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung daripada situ. Dalam isu ini juga terdapat sebahagian daripada ulama salaf mentafsirkan maksud perkataan liya'budun dalam ayat yang ke-56 surah Az-Zariyat dengan makna untuk mereka mengenal. Jadi bila sebut liya'budun, apa maksud liya'budun? Kan liya'budun biasanya kita tengok translation mana-mana pun, terjemahan mana-mana dia kata untuk beribadat ataupun untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam tulisan Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini dia kata bahawa di kalangan ulama salaf, sebab kita mengaji tulisan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini, dia nak buat perbandingan antara manhaj salaf kan dengan manhaj khalaf. Maka sebab tu disebut di sini bahawa perkataan liya'budun itu sendiri ada perbezaan tafsiran. Apa yang dimaksudkan dengan liya'budun? Maka Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata bahawa terdapat sebahagian di kalangan ulama salaf. Ini dia nak sebut tentang manhaj. Kan sebab kita mengaji perbandingan antara manhaj salaf dengan khalaf. Maka dia kata di kalangan ulama salaf ada di antara mereka yang mentafsirkan liya'budun dalam ayat 56 itu sebagai dengan makna mereka mengenal, kan, mereka mengenal, iaitu ayat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Baik, apa signifikan kepentingan bila liya'budun ditafsirkan, diberikan dengan makna untuk mengenal, kan mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebab dia melibatkan tentang isu akidah, bagaimana manhaj salaf memahami dengan bagaimana manhaj khalaf memahami. Baik, maka kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata sebahagian di kalangan para ulama mentafsirkan ibadah itu sendiri dengan maksud mengenal. Kan? Jadi bila kita mengenal ni, kita nak kenal Allah tu macam mana? Kan? Jadi ini yang membezakan antara manhaj salaf dengan manhaj khalaf. Maka dia kata, kan, mungkin makna menurut pandangan sebahagian daripada ulama ini adalah
ibadat tidak boleh dilaksanakan melainkan selepas kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita nak buat ibadat ni kita kena kenal Allah Taala dulu baru kita boleh buat ibadat. Kalau kita tidak kenal, macam mana kita nak beribadat dengan yang kata Tuhan yang kita sembah tadi? Maka dia kata tidak dapat dibayangkan. Dia kata ibadat tidak boleh dilaksanakan melainkan selepas kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kena kenal dulu. Baik, kemudian dia kata tidak dapat dibayangkan bagaimana seseorang itu beribadat kepada sesuatu yang tidak dikenali. Kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak beribadat dengan dia? Kan? Contoh tuan-tuan, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak berdoa kepada Allah dalam keadaan kita tak kenal sifat-sifat Allah? Kan? Kita tak kenal yang kata Allah Taala tu Maha Pemurah, pemurah yang bagaimana? Kan? Kita minta ampun dengan Allah, kita angkat tangan berdoa kepada Allah agar Allah Taala ampunkan dosa kita. Tapi kita tidak tahu yang kata Maha Pengampun tu bagaimana. Kan? Dosa yang bagaimana yang diampunkan oleh Allah Taala. Yang tu datang hadis-hadis yang menceritakan setinggi mana pahala apa dosa itu sekalipun, banyak mana dosa sekalipun, itu mudah bagi Allah untuk Allah Ta'ala ampun. Maka bila kita tahu sifat Allah Ta'ala macam tu, maka itu memudahkan kita untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Sebagaimana yang kita mengaji, yang Allah Ta'ala ni, dia nak sangat untuk tunaikan apa yang kita doa, apa yang kita minta. Maka itu menyebabkan kita lebih khusyuk dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata tidak dapat dibayangkan macam mana satu orang tu dia beribadat kepada sesuatu yang tidak dia kenal. Kan? Sebab tu kita selalu menceritakan, bila kita bercerita tentang bab akidah, kita selalu membandingkan tentang akidah sahihah dan akidah yang sahih dengan akidah yang batil, yang sesat. Yang kita selalu buat perbandingan. Kenapa kita menentang tempat-tempat keramat? Kan? Kenapa kita menentang kubur-kubur para wali yang dianggap sebagai tempat mustajab doa, sehingga kan diadakan ritual-ritual yang karut. Jadi itu semua menunjukkan kepada kita bahawa penting kita kenal yang kata Tuhan yang kita minta tadi. Maka di sini kita dapat melihat proses mengenal berlaku sebelum peringkat ibadat. Itu antara hujah untuk mengatakan bahawa sebelum ibadat tu berlaku, proses mengenali tu wajib ada. Kan? Wajib ada. Maka dia kata maksud mengenal dan mengetahui di sini adalah macam mana yang kita kata kenal? Kita kata kita kenal Allah. Yang kata kenal tu setakat mana? Sebab Allah Tuhan yang tak dapat kita lihat. Kan? Dan Allah kita tidak tahu tentang zat dia kecuali setakat yang dia bagi tahu kepada kita. Maka setakat mana untuk melepasi apa yang disebut sebagai fardu ain kepada setiap individu muslim untuk mengetahui tentang zat Allah ataupun sifat Allah Ta'ala, dan apa dia punya limitasi dia, sempadan, supaya kita tidak terjangkau jauh, kan? Supaya kita tidak melepasi kita tidak melepasi perkara yang tidak sepatutnya. Maka dia kata perkataan mengenal itu tidak bermaksud mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat hakikinya. Sesuatu yang binasa tidak mampu mengenal sesuatu hakikat yang kekal abadi. Bentuk kewujudan sesuatu yang terhad tidak mampu mengetahui perihal kewujudan sesuatu yang tiada had. Sesuatu yang dicipta tidak mampu mengenal hakikat penciptanya. Jadi apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ialah dia kata sesuatu yang binasa. Yang binasa ni siapa dia, tuan-tuan? Yang binasa ni kita, kan? Kita ni yang binasa. Sebab apa? Sebab saya tidak tahu saya akan mati bila. Yang pastinya saya akan mati. Kan? Tuan-tuan juga begitu. Ada masa kita sakit. Kan? Ada masa kita sakit. Dan kita sakit ni, kita selalu cerita. Ada masa orang hak sihat tu lah hak mati dulu. Kan? Pak Amir kan, betul tak? Kita duk ada lagi. Kan? Tapi kita duk sakit je. Dengan sakit jantung pun ada, dengan gout pun ada.
Kencing manis pun ada, tapi hidup lagi. Tapi orang hak sihat tu tiba-tiba mati. Maka ini satu benda yang memberikan satu pelajaran kepada kita, kan? Satu pelajaran kepada kita supaya kita ni tahu bahawa hidup kita ni adalah sementara, kan? Kita ni akan binasa. Apa contoh binasanya kita, tuan-tuan? Contohnya ialah bila kita mati, kita ditanam dalam kubur. Bila dikorek kubur kita, tuan-tuan sekalian, boleh kata mayat ni hancur, kan? Kecuali mana-mana jasad yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak hancur, kan? Dengan kelebihan-kelebihan tertentu, perkara luar biasa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi bentuk kewujudan sesuatu yang terhad tidak mampu mengetahui perihal kewujudan sesuatu yang tiada had. Jadi macam mana kita nak tahu sesuatu yang tiada had? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia kekal, kita binasa. Allah Taala Maha hidup, kita mati, kan? Allah Taala yang menciptakan kita, kita makhluk, kita yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata, sesuatu yang dicipta tidak mampu mengenal hakikat penciptanya. Kita tak boleh kenal, kan? Allah kita tak boleh kenal, kecuali setakat mana yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita dalam Quran, dan juga sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita dalam hadis-hadis baginda. Manusia tidak mampu mengetahui banyak hakikat kejadian daripada alam yang zahir ini, tetapi hanya mengetahui kesan kejadian itu. Contohnya, kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hakikat nyawa, elektrik dan selain daripada kedua-duanya tidak diketahui. Dengan kemampuan yang terbatas, tidak mungkin manusia mengetahui hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta manusia yang maha agung. Contoh paling simple yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi bagi tahu kepada kita. Cuba tuan-tuan tengok. Saya ingat saya jumpa dengan ada beberapa kawan. Dia cerita pasal ada orang masuk dalam lubang, bukan buat kerja, korek jalan, korek tanah apa semua. Lepas tu masuk-masuk senyap dalam tu. Yang nombor 2 pun masuk, senyap dalam tu. Mati, kan? Sebab apa mati? Sebab kita tak tahu dalam tu ada oksigen ke, tak ada oksigen ke, dalam tu ada gas beracun ke, tak ada gas beracun. Jadi kawan saya pun dia ceritalah kepada saya bahawa padahal dia kata kita kerja ni dengan Petronas, kerja dengan syarikat-syarikat yang besar, kita ada training, kan? Kita ada latihan. Latihan kita tu dah ada SOP. Nak masuk tu macam mana cara dia, nak kena test apa dia, alat apa nak kena bawa dan sebagainya. Tapi dia kata biasalah, kan? Biasalah bila time kerja ni tiba-tiba SOP yang ditetapkan itu tidak dipenuhi, kan? Tidak dilakukan. Bila tak dilakukan, alat yang sepatutnya kita bawa, kita tak bawa. Test yang sepatutnya kita buat, kita tak buat. Jadi apa yang berlaku? Bila seorang tu masuk, senyap dalam tu, sepatutnya apa yang kita buat bila seorang tu senyap dalam tu, kita tak buat. Kita turun, kononnya nak tengok keadaan dia, kemudian kita juga meninggal dunia. Itu contoh paling mudah, tuan-tuan. Kerja yang kita hari-hari buat, korek lubang, buat kerja kabel dan sebagainya. Tapi benda yang hari-hari kita buat pun kita tak boleh nak beza. Sama ada di situ bahaya ke tidak, sama ada di situ ada gas beracun ataupun tidak, sama ada oksigen cukup ataupun tidak dan sebagainya. Itu contoh paling mudah bagaimana Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia nak bagi buat perbandingan kepada kita tentang hakikat nyawa pun kita tak tahu, elektrik pun kita tidak tahu. Bagaimana kita nak tahu hakikat
yang lebih besar daripada itu, yang lebih kompleks, complicated daripada itu, apatah lagi hakikat zat Allah Subhanahu wa taala kita tak boleh tahu. Baik, itu contoh yang dia sebut, nyawa kan. Dia sebut nyawa. Tuan-tuan tengok orang mati. Kita nampak tak roh? Kita tak nampak roh. Saya ingat bila doktor pensyarah USIM tu yang meninggal dunia masa bagi kuliah kan. Masa bagi kuliah. Dia meninggal dunia. Kita tengok video tu memang dirakam. Kan? Saya tengok ada rasa dua video kot yang dirakam. Dia rakam dan kita tengok macam mana dia sakit dada semasa dia menyampaikan kuliah subuh kan. Bila kita tengok dia sakit tu dan dia hampir jatuh, orang pakat pegang dia, tuan-tuan nampak tak roh keluar? Tak nampak. Dan doktor sekalipun yang setiap hari yang attend patient yang meninggal dunia depan mata doktor sendiri pun tak nampak roh. Yang kita kata nyawa kita. Jadi kalaulah hak milik kita sendiri pun kita tak tahu. Kan? Nyawa kita pun kita tidak tahu, roh kita pun kita tidak tahu. Bagaimana kita nak kenal Allah? Maka sudah tentu kita tak kenal selain dan setakat yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita. Kan? Selain dan setakat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita. Sama dengan elektrik. Kan Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata elektrik. Elektrik ni tuan-tuan nampak tak elektrik? Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata yang kita nampaknya dia kata kesan daripada kewujudan benda tu. Saya ingat masa saya form 5, masa saya tingkatan 5. Masa tingkatan 5 tu tuan-tuan, saja yang nak test apa kita panggil soket, kan ada lubang. Ada 3 lubang tu kan. Kalau kita cucuk dekat earth, bumi tu, kat situ tidak ada bahaya kan. Tak ada bahaya. Tapi bila kita cucuk tempat yang kita panggil apa, wayar hidup kan, live, yang live, dia kat live dia color coklat rasa color coklat. Bila kita letak logam, katalah sudu pada dua lubang tu, kita tengok dengan mata kasar sama aja. Bukan kata bila kita letak pada tempat yang live tadi dia akan keluar cahaya ke apa-apa tanda, tak ada. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bagaimana kita ni elektrik pun kita tak nampak. Kecuali kita ada alat khas, kan? Kecuali kita ada alat khas. Maka itu menunjukkan bagaimana manusia ni, benda yang everyday yang kita hadapi pun banyak benda yang kita tak tahu. Maka sudah tentulah hakikat Allah Subhanahu wa taala kita tak tahu. Di kalangan kita ni kok ada daripada pejabat agama ke contohnya kan, kita tak tahu kan, ada kan bawa device rakam, kita nak tahu ada tak ada lepas habis kuliah baru kita tahu. Itu contoh. Itu contoh tuan-tuan sekalian. Jadi itu realiti, sebab Allah Ta'ala jadikan kita ni panca indera kita terbatas. Kita bijak macam mana sekalipun, kita alim macam mana sekalipun, kita terbatas. Kan? Saya ingat bekas master saya masa chambering, Mr. C.P. Ang. Dia cerita kat saya, dia kata kalau kes mencuri susah sangat susah sangat pendakwaan nak sabitkan. Sebab apa? Sebab kalau mencuri, kita tak tahu pencuri tu nak datang bila. Kita tak tahu. Okay. Dan dia keluar daripada rumah kita pun, dia bawa barang kita pun tanpa dia tinggalkan kesan. Tapi dia kata kalau SPRM, lawyer nak defend dia susah.
Lawyer nak defend susah. Sebab apa? Sebab dia dah bersedia, kan, dengan semua alat-alat yang ada, kan. Dia dah sedia dengan rakamannya, dengan transkripnya, dengan kameranya, dengan semuanya. Itu contoh, kan, bagaimana kehidupan kita ni pelbagai, kan? Kehidupan kita ni pelbagai. Itu menunjukkan bagaimana panca indera manusia ni sangat terhad, kan? Kita sangat terhad. Kita mungkin pandai satu benda, tapi banyak benda yang kita tak boleh nak foresee. Tuan-tuan baca berita tadi, satu orang doktor perempuan, dia tertinggal anak dia, kan? Dia tertinggal anak dia, doktor tertinggal anak dia 9 bulan, 10 bulan, macam tu lah, kan? Daripada pukul 7.20 pagi sampai petang pukul 5 tu, suami dia telefon. Pasal apa? Sebab tempat asuhan kanak-kanak tu bagi tahu isteri dia tak hantar anak. Jadi bila dia dah tahu, suami dia kontak dia, maka si isteri tadi pergi pada kereta dia. Tuan-tuan boleh bayang, 10 jam. Daripada pagi pukul 7 lebih sampai pukul 5, 10 jam. Tengok anak dia dah tak sedar, bawa kecemasan, meninggal dunia. Kita pakar dalam bidang kita, kan? Tapi bolehkah kita foresee benda yang akan jadi? Tak boleh, kan? Doktor sendiri bila dia sakit, apakah dia boleh merawat diri dia sendiri? Apakah dia boleh operate diri dia sendiri? Tak boleh. Itu menunjukkan limitation, keterbatasan kita sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia ni, banyak benda yang kita tak boleh berbanding dengan benda yang kita boleh. Yang boleh tu pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peluang dekat kita. Allah Ta'ala yang bagi. Kalau Allah Ta'ala tak bagi pun kita tak boleh buat. Contoh, tangan kita yang selama ni kita boleh gerak-gerakkan, kan? Kita boleh gerakkan tangan kita. Ada tak satu masa tangan yang kita boleh gerak dengan senang ni tiba-tiba tak boleh gerakkan? Banyak, kan? Banyak. Saya ada kawan baik kena stroke. Selama ni boleh berjalan dengan bebas, boleh berlari, tapi hari ni dia tak boleh berjalan, tak boleh berlari. Benda yang biasa dia buat. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa bila Allah dia tarik dan dia tidak izinkan benda yang biasa kita buat, yang benda yang kadang-kadang kita tak rasa benda tu besar pun, sebab menggerakkan tangan ni benda mudah, kan? Menggerakkan kaki ni benda mudah, tapi realitinya kalau Allah Ta'ala tidak izinkan, kita tak boleh gerakkan. Maka itu yang perlu kita faham, bagaimana kemampuan manusia yang terbatas, yang tidak mungkin bagi manusia mengetahui hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pencipta manusia yang maha agung, kan? Allah Ta'ala Tuhan yang maha agung. Dalam ayat 110 surah Taha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka daripada perkara-perkara akhirat, sedangkan mereka tidak mengetahuinya secara meliputi. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kata, Allah Ta'ala ni dia tahu di hadapan manusia dan apa yang di belakang manusia daripada perkara-perkara akhirat, sedangkan manusia ni tidak mengetahuinya secara meliputi. Wala yuhituna bihi ilma. Maka kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia kata tokoh-tokoh pemikir besar, ulama-ulama dan ahli falsafah yang mengkaji isu ini bersetuju dengan kenyataan ini. Mereka mengakui kelemahan diri dalam meneruskan kajian. Kita bila kita buat research ni, kita ada keterbatasan. Kita ada limit. Kita ada limit. Dia kata keadaan ini ibarat mereka masuk ke dalam lautan luas
dan hampir-hampir tenggelam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengasihani dan menyelamatkan mereka daripada lemas di dalam lautan. Baik. Dia kalau kita lihat tuan-tuan, para pengkaji ni yang saya suka sangat dengan researchers di barat, kan? Researchers di barat, bila saya pergi contohnya di London, di Scotland, mereka ni senang sangat cakap I don't have a clue, kan? I don't have a clue. Maknanya saya tak tahu, kan? Ni contoh nak cerita macam mana pengkaji ni dia akan mengakui, kan, kelemahan diri dia. Sedangkan mereka ni pakar bidang, orang yang pakar dalam bidang. Macam kita sebut tadi lah, kan, kalau kita kata doktor sebagai contoh, sepatutnya doktor ni seorang yang sangat bijak, kan, seorang yang sangat bijak, kan, seorang yang sangat teliti. Tapi bila nama manusia tuan-tuan, dengan kesibukan kerja kita, dengan burden atas kepala kita, dengan patient yang kita nak kena pusing ward dan sebagainya, dengan specialist yang marah dekat kita dan sebagainya, seorang ibu pun dia boleh terlupa anak dia. Benda yang mana-mana ibu takkan biarkan benda ni berlaku. Bila saya baca berita tu, polis kata dia akan ambil statement daripada ibu, saya rasa sedih. Saya rasa sedih. Sebab macam mana satu orang polis dia nak tunggu time yang sesuai. Sebab polis pun manusia, dia pun boleh tahu psikologi itu. Satu orang ibu yang kehilangan anak dengan sebab kesilapan dia sendiri, kan? Memanglah disiasat di bawah Akta Kanak-Kanak. Polis memang tugas dia lah IO dan sebagainya, nak buat IP dan lain-lain. Tapi masalahnya tuan-tuan, macam mana satu orang polis sebagai seorang manusia, dia nak ambil statement daripada satu orang perempuan yang baru kehilangan anak dia dengan sebab silap dia sendiri. Saya pernah cerita, kan, kawan saya seorang cikgu sekolah, isteri dia pun cikgu sekolah. Pagi macam tu lah, sibuk-sibuk nak pergi sekolah, undur kereta. Bila undur kereta, rupa-rupanya anak dia keluar tiba-tiba dan meninggal dunia. Meninggal dunia. Cikgu tu dia matured student, masa di UIA dia matured student. Dan dia cerita kepada saya, isteri dia kata tak macam orang. Setahun lebih tak macam orang. Kita fahamlah, kan? Sebab anak dia mati kerana dia langgar anak dia dengan cara yang tak sengaja. Kita yang bercakap, kita yang tengok, kita rasa mudah. Tetapi orang yang tanggung tu, kita kata tak apalah, lupalah, nanti Allah Ta'ala ganti lain, Allah Ta'ala bagi pahala. Kita tugas kita bagi nasihat. Tapi orang yang tanggung tu, bila kita tengok keadaan dia bila suami dia kata isteri dia tak macam orang, kita boleh bayanglah, kan, macam mana keadaan dia. Itu contoh kelemahan diri manusia. Kita pandai macam mana sekalipun, kita ada keterbatasan, kan? Kita ada ketidakmampuan. Maka sama dengan penyelidik, kan? Penyelidik ni, researchers ni tuan-tuan, dia kaji tu, kita tengok hebat kajian dia. Tapi itu pun dia kata mereka mengakui kelemahan diri masing-masing. Sebab tu saya kata tadi, budaya kajian di barat sebenarnya ada persamaan dengan budaya kajian di kalangan para ulama Islam. Ulama-ulama besar, kita duk baca biografi mereka, kan, macam mana mereka ni kata lebih banyak jawab la adri, aku tidak tahu, berbanding dengan menjawab soalan. Kadang-kadang kita ni suka jawab soalan, padahal ulama dulu mengajar kepada kita benda yang kita tak pasti, kita jangan jawab. Itu yang sepatutnya la adri, kan, apa ni, la adri ni maknanya la a'lam, kan, aku tidak tahu. Itu contoh tuan-tuan sekalian, keterbatasan yang ada kepada manusia. Dan sebagaimana yang kita sebut bahawa doktor pun mereka berbeza pendapat dalam banyak benda.
Saya pernah bercakap dengan seorang kawan. Dia ni doktor. Kan? Saya kata ada satu doktor nasihat kepada saya, kalau kita ada darah tinggi, kita kontrol gula. Yang kawan saya ni, dia tak setuju. Dia pun doktor. Dia kata kami doctors, dia kata kami guna evidence based. Nak kata gula banyak tak banyak boleh mempengaruhi tekanan darah tinggi, kena ada evidence, kan, kena ada bukti. So dia kata kami mengamalkan evidence based medicine, kan, perubatan yang berasaskan kepada bukti. Itu contoh yang mana berlaku perbezaan pendapat. Sedangkan kawan saya yang nasihat kepada saya, kalau nak kontrol darah tinggi, dia kata kena kontrol gula. Dia pun doktor juga. Bukan kata saya yang berhujah dengan doktor, tak. Doktor sama doktor, tapi ilmu berbeza antara satu sama lain. Lepas tu dia pun bagi artikel-artikel yang ditulis oleh para pengkaji di barat tentang dapatan-dapatan mereka, bagaimana kandungan gula tadi dalam tubuh kita, dia mempengaruhi kandungan insulin. Jadi kalau gula banyak dalam tubuh kita, insulin naik. Bila insulin naik dalam darah kita, maka tekanan darah juga naik dengan naiknya kandungan insulin dalam tubuh kita. Itu contoh yang dia bagi tahu kepada kita. Jadi itu yang menyebabkan doktor pun berbeza pendapat dalam masalah ni. Sama dengan kolesterol. Kan, kolesterol. Tuan-tuan jumpa doktor tanya pasal kolesterol. Jumpa doktor A pendapat lain, doktor B pendapat lain. Doktor A kata jangan makan benda yang boleh menambahkan kolesterol. Kita tanya apa dia? Dia kata udang, telur, apa semua. Padahal itulah yang aku paling suka makan. Itulah aku yang paling suka makan. Tanya Dr. B. Dr. B dia mazhab lain pula. Dr. B kata, dah, yang tu mazhab lama. Dia kata, mazhab baru kita dah jumpa dah. Dia bukan masalah udang, bukan masalah telur, dia kata. Agak-agak tuan-tuan, saya nak pakai pendapat doktor mana? Dr. B ya. Kan? Sebab sesuai dengan kita punya lifestyle. Maka itu contoh tuan-tuan sekalian. Betapa kita sama-sama manusia pun, walaupun kita pakar dalam bidang kita, tapi kalau kita ambil dua pakar dalam bidang yang sama, ada kemungkinan mereka berbeza pendapat. Kan? Ada kemungkinan mereka berbeza pendapat. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata manusia ni diibaratkan mereka masuk ke dalam lautan luas dan hampir-hampir tenggelam. Itu satu perumpamaan, perbandingan yang Allah Ta'ala buat. Kan? Baik. Syahrastani mengatakan, saya pergi ke semua institusi pengajian. Saya kaji semua tanda kejadiannya. Tetapi saya tidak menjumpai apa-apa kecuali penyesalan dan waktu yang dihabiskan dengan sia-sia. Nak menceritakan kepada kita bahawa kemampuan kita sangat terbatas. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Kan? Imam Ibn Kathir, dia kata, bila dalam surah Taha ayat 110. Kan? Surah Taha ayat 110. Yang mana Allah Ta'ala kata ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Baik, kalau kita tengok tuan-tuan sekalian di dalam Al-Quran Karim, yang mana Allah Ta'ala mengatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Iaitu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi semua makhluk. Sedangkan ilmu manusia tidak dapat meliputi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan apa yang dikehendakinya. Jadi macam itulah kita tuan-tuan. Iaitu macam mana kita nak tahu semua tentang Allah? Kita takkan tahu. Kan? Kita tidak akan tahu. Illa bima sya', melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kata Ibnu Abbas dan lain-lain mengatakan bahawa semua wajah pada saat itu tunduk, merasa hina dan berserah diri kepada Tuhannya yang maha hidup dan yang tidak mati, lagi terus menerus menguruskan makhluknya dan tidak tidur, sedangkan dia terus mengurus segala sesuatu, mengaturnya dan memeliharanya. Dia adalah zat yang maha sempurna, segala sesuatu berhajat kepadanya kerana tidak dapat bertahan kecuali dengan pertolongannya. Masa kita tidur, tuan-tuan, masa kita tidur, tubuh kita tetap berfungsi, kan? Tubuh kita tetap berfungsi. Patutnya bila kita tidur, jantung kita pun tidur juga, kan? Azan, kita baik, sedang hadirin mukminin, seterusnya kita masuk kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia sesat, itu muka surat 10. Kebanyakan manusia sesat bukan kerana mereka menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan yang lain. Jadi kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, majoriti manusia sesat ni bukan kata dia Tuhan ni tak ada, kan? Bukan mereka kata Tuhan ni tak ada. Tuhan tu ada, tapi sebab mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Macam kuliah kita sebelum ni pun kan kita cerita tentang berkenaan dengan macam mana kesilapan agama Kristian, kan, bila mereka terlalu memuji dan memuja Nabi Isa Al-Masih, kan, walaupun benda yang mereka percaya itu ada persamaan dengan benda yang kita percaya, sama. Mereka percaya yang Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati, kita pun percaya juga. Nabi Isa boleh sembuhkan orang yang ada penyakit, contohnya penyakit kusta, kita pun percaya juga. Nabi Isa percaya yang orang Kristian percaya yang bahawa Nabi Isa AS dapat memulihkan mata, kan, orang yang buta. Orang yang buta tapi dapat dikembalikan penglihatan. Tapi kita pun percaya juga. Tapi kenapa berbeza antara kita dengan Kristian? Kan? Kerana bila mereka percaya kelebihan yang ada kepada Nabi Isa AS itu, mereka angkat Nabi Isa itu melampau, secara melampau. Sebab itu kita dilarang daripada memuja Nabi kita angkat Nabi kita dengan cara yang melampau, kan? Sebab itu kita selalu diajar abduhu wa rasuluh, kan? Abduhu wa rasuluh. Hebat macam mana sekalipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tetap seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan yang ada kepada Nabi, mukjizat yang ada kepada baginda, keistimewaan yang baginda miliki tidak sama sekali akan mengangkat Nabi setaraf dengan Tuhan. Dan itulah kesilapan yang dilakukan oleh orang Kristian, yang mana kita sebagai orang Islam, kita kena ambil pelajaran daripada kesilapan yang dilakukan oleh mereka, kan, supaya tidak berlaku kepada kita sendiri. Baik. Sebahagian daripada mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan tuhan-tuhan yang lain, kan? Sembah Allah Taala juga, lepas tu sembah tuhan yang lain juga. Yang ni pun memang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sebab tu banyak fatwa-fatwa negeri-negeri menunjukkan ada tempat-tempat khurafat, tempat-tempat yang orang Islam sendiri tu buat benda-benda ritual yang syirik. Yang tu kita boleh tengok fatwa-fatwa negeri yang menunjukkan kesesatan yang dilakukan oleh mereka, kan? Sebahagian yang lain pula menyembah perkara lain dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat dia baik tapi cara tak kena, kan? Nak dekatkan diri kepada Allah tapi dia pergi sembah benda lain pun tak boleh. Ataupun mahu mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara yang tidak betul. Maka ini peringatan kepada kita semua supaya kita tidak menyalahi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita jaga diri kita. Dan kita banyak kali bagi tahu bahawa agama kita ni, tuan-tuan, yang dia larang sangat kita syirik, dia larang sangat kita terlibat dengan benda khurafat, benda sesat ni, tuan-tuan.
selain daripada benda akhirat yang kita tak nampak. Kan, syurga kita tak nampak, pada mahsyar kita tak nampak, tapi yang atas dunia ni hak kita nampak terang-terang. Macam mana orang hak percaya pada dukun, pada pawang ni kena tipu? Kan, habis duit beribu. Saya pernah cerita dalam kuliah kan, klien saya sendiri mengakui dia habis 40,000 pasal cari anak perempuan hak hilang. Yang kita duk cerita, jangan percaya, jangan percaya, selain daripada cerita akhirat yang kita tak nampak tu, atas dunia kita boleh baca dalam media berapa ramai orang kena tipu. Ramai orang kena tipu. Maka sebab tu kita diajar, nombor satu Quran, yang kedua sunnah, yang ketiganya tuan-tuan, yang kita kata sains, kan, benda-benda sains yang kita boleh tengok bukti dia, yang doktor selalu sebut evidence based, kan, berdasarkan kepada bukti. Dukung apa awang ni, apa bukti yang dia ada? Tak ada. Tapi orang kita tetap dia percaya kepada benda-benda macam tu. Hanya sedikit dan jarang golongan etis atau golongan yang mengingkari kewujudan Tuhan ditemui sepanjang sejarah kewujudan manusia. Golongan yang langsung tidak mengakui Tuhan ni jarang ada. Majoriti manusia ada Tuhan. Cuma Tuhan tu siapa dia? Yang tu yang menjadi perbalahan di kalangan manusia. Golongan itu amat sedikit sekiranya dibandingkan dengan golongan yang mempercayai kewujudan kuasa gaib. Yang percaya kuasa gaib ini majoriti. Kan, itu majoriti. Mereka berasa takut dan menjadikan kuasa gaib itu sebagai tempat bergantung. Manusia merintih dan berdoa kepadanya. Kepercayaan itu adalah kepercayaan yang dikongsi oleh seluruh manusia. Cuma cara sahaja berbeza. Kan? Cara saja berbeza. Tuan-tuan ingat dulu fatwa seorang ulama Saudi pasal sejadah. Kan, sejadah. Sejadah tu kan ada gambar Kaabah. Saya ingat satu masa dulu dalam media sosial kita pakat bergaduh. Fatwa tu boleh terima ke tak boleh terima. Kan? Ada ulama kata haram. Sebab apa? Sebab itu menyebabkan kita menghina Kaabah. Sebab dia duduk tempat kita pijak. Kan? Soalan dia tuan-tuan, pasal apa ada gambar Kaabah? Pasal apa ada gambar masjid dekat sejadah? Pasal orang kita dia fikir macam mana nak datangkan satu suasana supaya kita rasa khusyuk. Kan? Supaya kita khusyuk. Maka ada idea kata sebab kita kat rumah mana ada nampak masjid, tak nampak masjid, kecuali rumah tepi masjid, buka tingkap nampak masjid. Tapi tak ada orang, jarang orang yang rumah macam tu. Kita menghadap dinding. Maka sebab tu setengah orang tuan-tuan dekat dinding yang hala kiblat dia tu dia letaklah kapet. Dulu-dulu ingat tak? Orang kampung tu banyak dia letak kapet merah ataupun color apa tu, ada gambar Masjidil Haram, ada gambar Masjid Nabawi. Setengah tu pula dia letak gambar masjid biru di Turki, Istanbul, macam-macam lah. Itu. Jadi apa tujuan dia? Dia kata untuk menghadirkan, membantu rasa khusyuk. Maka itu menjadi perdebatan di kalangan para ulama, boleh ke tak boleh dan sebagainya. Jadi setengah-setengah agama dia pergi lebih jauh. Dia pergi lebih jauh. Dia nak datang khusyuk masa doa tu, dia kena buat patung yang sesuai dengan apa dia nak minta. Dia nak suruh kita rasa takut, jangan buat dosa, maka buatlah patung nampak garang. Kan? Bagi nampak menakutkan supaya kita rasa takut. Jadi agama kita tidak benarkan, walaupun niat kita baik macam mana sekalipun, untuk kita buat patung. Tak boleh buat patung. Walaupun niat kita nak kononnya nak bagi khusyuk supaya takut dekat api neraka apa semua, tak boleh. Patung sama sekali diharamkan dalam agama kita. Maka sebab tu bila tuan-tuan baca fatwa-fatwa pasal sejadah tu, dia keluarlah cerita-cerita pasal kenapa ada gambar. Maka pihak yang menyokong tadi mengatakan kerana gambar itu membantu khusyuk. Yang tu ada perbahasan lah dalam fatwa. Baik. Jadi sidang hadirin mukminin, selepas itu manusia merintih dan berdoa kepadanya. Kepercayaan itu adalah kepercayaan yang dikongsi oleh seluruh manusia. Jadi manusia akui bahawa kita ni bergantung kepada kuasa gaib, sama ada mereka yang tinggal di bandar ataupun di kampung, yang berkulit putih ataupun yang hitam. Para pengkaji agama dan sejarah turut mengakui hakikat itu.
Maka seorang sejarawan mengatakan, saya menjumpai dalam sejarah tamadun tanpa kubu, saya menjumpai tamadun tanpa sekolah, saya menjumpai tamadun tanpa istana, tetapi tiada satu tamadun pun wujud tanpa tempat ibadat. Ceritalah civilization, kan, tamadun orang Islam ke, civilization orang Kristian ke, apa sekalipun, kita pergi dalam kota mereka, dalam bangunan-bangunan yang mereka bina, pasti sekali kita akan jumpa tempat ibadat. Sama ada tempat ibadat tu sesuai dengan Islam ataupun tidak, itu isu lain. Tapi Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia nak bagi tahu bahawa civilization, tamadun ini, dia kata agama apa sekalipun, orang apa sekalipun, kaum apa sekalipun, bila kita pergi masuk dalam civilization itu, kita akan nampak kesan-kesan tempat ibadat. Dia nak bagi tahu yang tu. Cuma perbezaannya ialah sama ada ibadat itu betul ataupun tidak. Baik, akhir sekali, kesalahan terbesar manusia sejak dahulu adalah syirik yang menjadi penyakit terbesar manusia. Oleh itu, perkara utama yang diperlukan oleh manusia adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul dan menurunkan kitab. Jadi setakat itu kita akan sambung Tauhid Rububiyah dan Tauhid Uluhiyah dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.